Assalamualaikum guys, welcome back. Macam yang dijanjikan, hari ni aku nak pergi tengok filem 100 dan dekat sini David Teo hari tu ada bagi tahu aku, dia nak tahu apa kelemahan ataupun pandangan aku pasal filem 100 ni. Masa awal-awal tengok trailer semua tu kita nampak menarik lah. Tapi kita nak tengok filem yang betul, adakah berbaloi ataupun tidak. Adakah trailer yang kita tengok tu hanyalah clickbait. So, kita akan pergi ke Mid Valley hari ni dan kita akan tengok video tu semua. Aku sangat-sangat harap aku dapat jumpa my brother Brom Palare, Shaizi Sam, Nora Danish. Ada ke Shaizi Sam? Jom kita tengok ada ke tak. Tapi kalau kata 100 tu kan, aku rasa tak mustahil dia ada. Kita tengok. Aku boleh bagi kau sampai pukul 12 malam ni, kau dapatkan duit. 1 hour later. Okay, Alhamdulillah sampai Mid Valley dengan premier filem memang tak asing lah. Kalau kata dulu masa aku kerja dekat MIG, memang time-time macam ni aku sampai. Yang tu yang pertama. Yang kedua, memang banyak filem-filem yang kita tayang ataupun buat premier dekat sini. So pada aku, benda ni macam mengimbau balik kenangan aku masa aku kerja as PR, new media. Aku MC, dulu aku MC. Aku lupalah kenapa aku tak cakap dengan David Teo ambil aku jadi MC lah untuk hari ni. Boleh dapat job lebih. Ni dia. Jang, berapa Jang? Kena scam eh? Lagi sekali lah dia lah. Dia ada lagi lah. Dia ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Bahaya kat sini. Jadinya terjawab. Salah seorang yang berlakon aku rasa Adam. Yo brother. Ya Allah. Berapa tahun lah? Rasa 2-3 tahun lah. Lebih. Tak, 2-3 tahun tu aku kira pasal apa, aku potong rambut dekat ni kedai kau. Sihat bro? Okey, sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah Buat apa sekarang? Ui, makin handsome lah. Flawless lah. Siap weh. Sihat alhamdulillah. Kau berlakon filem 100? Ada. Ada. Bila satu scene je. Satu scene je. Selalu kita like apa komen-komen je dekat Facebook. Akhirnya dapat jumpa Abang Esma. Hari ni kita tahu yang selalu ni penyokong kita kan. Aku selalu suka apa Abang Esma punya luahan dekat Facebook, cakap pasal apa nama tu, entertainment and then apa dunia semasa benda semua. So now dapat jumpa daripada depan. So dalam filem 100, kita first kali kita nampak dalam trailer lah. Kita nampak nampak first kali nampak Abang Esma. Boom, kena tembak. Mula-mula datang dia. Sebab awal dah kena tembak dah. We have to support. Yes. Ramai pada kami ni ramai yang pernah bekerja dengan beliau. Tengok filem ni kat panggung nanti 100 Buka lagi. Buka lagi. Selamat datang hari ni. Kita bukan di mana? Di GSC Mid Valley. Yes. Apa tujuannya kita? Menjumpa kita punya orang yang popular YouTuber pergi menonton filem 100. Tengok 100 artis ada. Taki. Mustaqim. You dah cover semua 100 artis tak? Oh, saya baru cover 3 orang. Lagi 93, seorang 7 lagi. Kita berlakon balik. Wey brother, lama gila. Lama tak jumpa. Satu squad. Scott. Apa khabar bro? Baik. Baik Alamak. Aku banggalah tengok kau punya pencapaian. Kan. Tapi masa kita orang sebenarnya jumpa awal-awal dekat Watania. Waktu tu memang kata tu masing-masing slim fit. Tapi sekarang ni masing-masing nampak. Tak, aku besar. Dalam ni kau berlakon? Ada. Apa geng-geng Friday? Ada. Ada. Alak kantoi. Ada. Tu dia aku nampak apa Syah Iskandar, ada Cik Kim Wah. Aku nak tegur tapi aku segan sebab tak kenal. Oh my god. Pablo. Lama tak jumpa, Masya Allah. Itulah ya Allah. Almost like 6-7 years. Yes. Dulu Pablo under MIG Talent. Yes sir. And then dia bergerak sendiri. Alhamdulillah, I'm really happy for you. Kita boleh tengok Pablo punya development sekarang ni memang dahsyat lah. Thanks for industry for trust and accept Pablo. Alhamdulillah banyak peluang diberi. Alhamdulillah. Dia daripada dulu lagi aku yang dah nampak dah. Apa Pablo memang ada something dia boleh deliver masuk dekat dalam dalam kita punya industri. Fighting teknik, dia punya lakonan, lepas tu jangan terkejut, dia boleh berbahasa lebih daripada dua bahasa. Dan I want to say something. Donny Nivea sekarang dah lain. Dulu dekat MIG dia bekerja sepenuh masa sebagai bahagian PR. Sekarang ni dia dah jadi YouTuber and I heard sukses. Guys, follow dia punya channel, support, okay? Yes. Berita terkini, sensasi,
semua dia cover hanya untuk industri kita. Dan lepas tu, kita orang pun proceed tengok filem 100. Lepas habis bacaan doa, ucapan daripada pengarah dan penerbit, makanya kita orang pun tengok filem 100 ni. Sofia, mana duit 100 tu, Sofia? Saya baru je bagi dekat customer tadi. Tu. Saya tak nak pakai duit pun. Saya tak nak pun duit 100 tu. Ni bukan jenis orang yang kau boleh buat main-main. Aku baru lepas tengok filem 100 ni dan seorang talent dekat dalam tu, daripada 100 tu, seorang talent yang aku nampak memang sangat-sangat bagi sinar lah kat dalam filem ni kan. Yalah, ni dia, Brother Mio. Yeah, what's up, brother? Well done, brother. Alright. Well done. You did a good job. Thank you. Right. So nak tahu lah kan, tadi pengarah cakap filem ni dirakam waktu bulan puasa. Kalau korang tengok filem ni, Mio memang banyak gila aksi kat dalam tu, scene fighting dalam ni. So what can you say? Pertama sekali, saya puasa. Saya puasa. Saya tak pernah tinggal puasa daripada form 4. Alhamdulillah. Fighting tu memang dah biasa. Saya jenis dugaan dia bukan lapar, dugaan dia dahaga je sebenarnya. Ya, betul. Tapi bila scene fighting ni kita fikir kita kerja tu satu ibadah, so kita buat betul-betul lah. So insyaAllah kita harap balasan yang kita dapat lepas ni setimpal lah dengan titik peluh, penat, dahaga, lapar dan bulan puasa tu. Semoga dapat sambutan yang luar biasa lah. InsyaAllah. Okay, ni confirm aku shoot ni, aku tidur luar. Alright, so sekarang ni aku bersama dengan MIG Talent. Ya Allah, ni kira macam kata adik-adik aku lah. Sebabnya dulu abang jaga talent MIG jugalah. Part of it kan. Okay, so kita sama dengan Erin dengan Eileen. Eileen. So macam mana cerita filem 100 tadi? Quite very nice, macam orang kata memang bagus. Satu, the new for our industry, boleh membezakan artis yang dah nama pun still boleh berlakon untuk watak extra berdialog, tapi dia ada special guest as well kan. So orang kata memang different daripada lain. For me pula, I rasa cerita ni ada few pengajaran. Yang paling penting I nak highlight about if you are being ego with your family, akhir sekali you akan rasa kehilangan. Faham tak? Masa bila dah rasa kehilangan baru nak hargai. Ya. Okay, nak tanya lah. Kalau 100 cukup tak? 100 maksud. You mean for shopping? Bukan, untuk mas kahwin kita. Lepas tu aku ingatkan aku nak habiskan review dekat situ je. Tapi malangnya, tiba-tiba kepala aku sakit gila, terpaksalah aku balik. Mungkin sebab aku tak jumpa Nora Danish ataupun Hana Delisha kot. Several days later. So ni aku dah okey sikit. Aku nak share dengan korang lah aku punya pandangan pasal filem ni. Lagipun aku ada janji dengan korang kan, aku nak share dengan korang apa pandangan aku pasal filem 100 ni. Ini just sekadar untuk info korang je. Filem ni dorang shoot waktu bulan puasa dan ambil masa selama 18 hari untuk siapkan shooting filem ni. Pada aku, benda tu memang respect lah. Sebab kau nak kumpulkan 100 pelakon dan kau settlekan kau punya shooting dalam masa 18 hari tu memang satu benda yang sebenarnya sangat dahsyat lah. Siapa yang bekerja dekat dalam bidang hiburan ataupun siapa yang bekerja di balik tabir ni akan faham macam mana perasaan pening kepalanya nak settlekan anak dalam masa yang sangat-sangat singkat macam tu. Pertama sekali, pandangan overall aku tengok filem ni, dia ada vibe macam filem budak halal. Budak halal apa benda? Anak halal, sorry. Itu Farid Kamil berlakon dengan Maya Karin dan semua, tak silap aku. Tambah lagi sikit dengan plot feeling-feeling daripada drama Budak Tebing. Dan untuk siapa yang tak tahu, drama Budak Tebing memang diarahkan oleh Feroz Kadi. Okey, aku nak cerita dulu pasal apa yang best dekat filem ni. Cuba cerita. Yang pertama sekali, korang tengok filem ni, korang jangan risau, 100% filem ni memang disiapkan ataupun dibuat untuk bagi hiburan dekat korang. Korang tengok filem ni, korang akan enjoy sebab korang akan dibawa dan juga ditunjukkan, diperkenalkan dengan plot-plot yang ada kat dalam ni, dan ada sertanya dia akan jadi macam kata, korang akan tertanya-tanya tau. Macam, kenapa dia buat macam ni? Dalam masa 1 minit, 2 minit, 3 minit, jawapan tu akan korang dapat. So, bila korang tengok filem ni, bila korang tertanya-tanya macam yang aku cakap tadi tu, mesti korang akan teringat, ada cakap lah memang macam ni. Yang kedua, bila aku dapat tahu dia punya lead actor dia, kira macam kata orang barulah dekat dalam industri, aku jadi macam kata risau juga sebab tak ramai sebenarnya orang baru yang boleh keep up ataupun yang boleh lead
sesuatu filem tu dan buatkan kita rasa macam tak rasa kekok lah sebenarnya cakap kan. Bila aku tengok dia berlakon, aku tak nampak perasaan kekok tu bila dia berdepan ataupun berinteraksi dengan pelakon-pelakon yang jauh lebih berpengalaman dengan dia dan dia boleh carry filem tu daripada awal sampai habis. Oh, dia tak ada awal sampai habis sebab awal-awal tu ada someone yang carry cerita tu, tapi lepas tu dia ambil baton tu dan dia habiskan sampailah filem tu settle lah. So dia ambil baton tu daripada siapa? Korang kena tengok lah filem ni. Yang ketiga, korang tahulah, aku memang minat berjalan dan aku memang suka tengok scenery dan sebagainya. Scenery ataupun location dekat dalam sesebuah filem tu akan jadi sebahagian daripada aku punya keutamaan. Dan dekat dalam filem 100 ni, dia tunjukkan aku sisi Kuala Lumpur yang sebelum ni aku tak tahu wujud. Dan aku rasa sebahagian daripada korang pun tak tahu tempat tu wujud dan sangat cantik. Lepas tu nanti mesti korang akan tercari-cari. Wish, aku rasa aku nak ambil gambar dekat sini. Aku rasa aku nak buat video lah dekat sini. Because very beautiful. Nampak macam foreigner ni. Very beautiful. Nanti kau cakap putih. Jadi jujurnya lepas ni memang aku akan pergi hunt. Aku akan pergi cari tempat-tempat tu semua. Dan lepas tu aku akan mungkin buat konten kat situ lah. Aku akan share dengan korang tempat tu kat mana dan sebagainya. Benda baik kita kongsi lah kan. Okay, ni satu point aku nak cakap pasal brother aku, Pablo Amirul. Aku selalu tengok dia punya lakonan. Dan dekat dalam filem 100 ni, lakonan dia memang bila first time dia keluar tu, dia terus jadi macam, aku terus jadi macam, ish, hanat gila budak ni. Sebab memang totally lain. Dia masih lagi menampilkan watak tough dia tu, tapi dalam bentuk yang sangat-sangat lain. Good job, brother. Yang kelima, Bron Palare. Dia punya watak dia tak adalah panjang sangat, tapi sangat-sangat bagi impact dari segi macam kata tu bermain hati penonton. Yang aku suka kan, masa awal Bron Palare keluar, lepas tu Kantoi, dia dapat tahu yang watak utama tu, si Syahrul Kamal tu siapa, and then dia ada buat satu tindakan. Yang mana tindakan dia ni, masa awal-awalnya kita ingatkan dia buat lain, tapi rupanya lain yang dia buat. Salah satu watak yang akan buatkan korang akan teringat. Okay, next. Apa yang aku tak suka pasal filem ni? Oh, okay. Yang pertama sekali, dekat dalam filem ni, dia ada satu scene flashback. Yang mana dekat situ, dia ada seorang budak ni, dia tengah marah lah. Tapi dia punya suara tu, suara kepit. Aku rasa macam annoying gila. Yang kedua, aku tak pasti kalau kata, bila korang tengok dekat Pawagam nanti, korang akan dapat feel yang sama dengan aku ataupun tak. Sebab yelah, aku tengok dekat Premiere kan. So, mungkin dia punya video ataupun lokasi yang aku tengok tu, membuatkan dialog dia tenggelam berbanding dengan ambient. Maksudnya suara ambient ataupun mungkin lagu dia lagi ke depan berbanding dengan dialog. Bukan pada semua babak, tapi adalah dalam 4-5 scene lebih kurang macam tu, kurang dengar. Korang boleh tangkap apa yang diorang cakap, tapi macam ambient dia lebih tinggi daripada dialog dia. So pada aku yang tu macam mengganggu sikit lah. But hopefully untuk final version, maksudnya video ataupun filem-filem yang korang tengok dekat pawagam-pawagam tu nanti, ialah version yang memang yang betul punya lah. Bukan versi premiere yang kita orang dapat. Yang ketiga, ada sebahagian daripada scene fighting kat dalam filem ni, dia nampak macam bocor. Mungkin disebabkan diorang shoot waktu bulan puasa, jadi dia memang pancit, ataupun macam mana. Cumanya aku rasa sebenarnya boleh diimprovisekan lagi waktu editing. Okey, kesimpulan dia, filem ni filem ringan. Dan korang takkan rasa boring bila tengok filem ni, sebabnya sepanjang perjalanan filem ni daripada awal sampailah habis, korang akan tertunggu-tunggu siapa pelakon yang akan keluar. Ada yang bagi impact dan ada yang sekadar macam bila korang tengok, oh dia ada. Filem ni dia campur drama, aksi, suspense dengan komedi. Mostly aku nampak dia lebih kurang drama plus komedi, dan lepas tu dia punya dessert dia, dia punya penyedap mulut dia ialah aksi dan juga suspense. Dan the whole structure filem ni, dia tak perlukan korang untuk berfikir dalam sangat. Dia yang tolong pimpin korang untuk tengok dan kenal plot daripada satu babak ke satu babak yang lain. Kiranya korang masuk panggung, lepas tu korang enjoy, duk kira-kira siapa pelakon yang keluar, berapa pelakon yang dah keluar. Lepas tu korang akan geram sikit dengan watak antagonis yang ada kat dalam ni. Lepas tu korang akan keluar daripada panggung wayang tu. Dan sebenarnya benda yang paling penting, sebab kat dalam filem ni, selain daripada Nora Danish, dia ada Elizabeth Tan dengan Daniela Sia. Wah, sambung Abang Fadil 3.
Last kali aku rate filem ni 7/10 dan untuk aku filem ni memang sesuai untuk korang bawa family ataupun kalau kata laki bini nak pergi dating. Dan untuk para peminat artis-artis popular, korang boleh datang tengok filem ni dan support artis-artis kegemaran korang. Dan akhir kata pepantun, filem syarat dengan hiburan, sesuai untuk semua lapisan. Kalau tengok, ajak kawan. Boleh juga ajak jiran. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Aku ni bukan jenis orang yang kau boleh buat main-main.